Soalan tentang bagaimana kita melihat apa yang berlaku ataupun menjangkakan dari segi hala tuju selepas ini. Di talian kita mengucapkan selamat datang juga. Assalamualaikum, selamat pagi kepada Dr. Jamilah Hanum Abdul Qayyum yang merupakan penolong profesor dan juga ahli psikologi klinikal dari Jabatan Psikologi Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Sebelum kita tanyakan soalan pertama, kita berikan talian telefon kepada anda 03-2282-9841 untuk kita jemput juga rakyat Malaysia untuk memberikan pandangan tentang apa yang kami bawakan. Dr. Jamilah, dari mula kita mengetahui tentang program imunisasi COVID-19 kebangsaan, vaksinasi telah bermula, ramai yang telah mula merasa optimistik yang kita akan keluar daripada situasi ini. Tapi bagi pandangan doktor, apa antara bibit-bibit awal dari segi harapan yang kita perlu barangkali boleh jangkakan selepas ini? Terima kasih Zaliha. Hari ini saya sebagai ahli psikologi klinikal akan bercakap mengenai apa harapan yang kita boleh lihat daripada pandemik COVID-19 yang lepas ni akan bertukar menjadi endemik, kan? Kalau dari sudut atau perspektif psikologi, kita tahu yang sebelum-sebelum ni bila kita cakap berkenaan dengan pandemik COVID-19, kita akan bercerita mengenai banyaknya trauma-trauma yang kita perlu hadapi. Naratif kita lihat ramai yang terkesan daripada COVID-19 dan itu memang benar, ya. Ada yang kehilangan kesihatan. Dan akhirnya vaksinasi wujud, dan ada yang kehilangan orang yang tersayang disebabkan COVID-19. Dan disebabkan itu, bila kehilangan orang tersayang pada zaman COVID-19, kita tak dapat nak melalui kehibaan dengan tipikal ataupun normal. Akhirnya kita akan mengalami trauma. Ramai yang mengalami trauma. Ada pula yang hilang pekerjaan. Dan ini pun bukan saja traumatik kepada orang yang hilang pekerjaan, tapi orang di sekeliling yang turut terkesan. Jadi ini adalah keadaan yang traumatik kepada mereka yang menghadapi pandemik COVID-19 ini. Tapi seperti kata Zaliha tadi, apa bibit-bibit harapannya? Dia bukan semata-mata retorik, ya. Kalau kita lihat kajian-kajian yang berunsurkan atau berfokuskan kepada trauma sama ada dari sudut bencana yang natural macam pandemik ni lah, ya. Trauma yang disebabkan oleh kehilangan pekerjaan, trauma yang disebabkan oleh kehilangan orang yang tersayang. Semuanya akhirnya kajian-kajian ini mendapati lebih kurang 40 hingga 70% orang-orang yang mengalami trauma ini mengatakan yang mereka belajar sesuatu dan mendapat manfaat daripada pengalaman trauma tersebut. Ya, memanglah rasa macam bila kita dalam pandemik ini, bila kita dalam trauma tu rasa seperti tidak ada sinar harapan. Tetapi kajian menunjukkan, ya, bila kita kata berkaitan dengan kajian, ianya melibatkan nombor-nombor fakta. Dan ramai yang mengatakan mereka mendapat manfaat, mereka belajar sesuatu daripada trauma tersebut. Dan ini digelar sebagai post-traumatic growth. Ya, saya tidak ada kosakata bahasa kebangsaannya buat masa ini. Post-traumatic growth ni kalau kita terangkan dengan lebih lanjut adalah keadaan di mana seseorang yang mengalami trauma, masa zaman sekarang ni kita tengah pandemik, ramai orang yang mengalami trauma. Dia belajar sesuatu daripada trauma tersebut dan dia memaknai trauma tersebut, memberi makna-makna baru terhadap keadaan sekarang ini, ya, dan akhirnya dia boleh hidup dalam keadaan yang lebih baru.
Itu maksudnya post traumatic growth. Doktor juga banyak berhadapan dengan para pelajar. Kita juga cuba akan mendapatkan beberapa orang pelajar akan kembali ke kampus, bagaimana sinar harapan mereka. Doktor sebut tentang post traumatic growth tadi, ataupun bagaimana melihat satu cabaran itu dan bagaimana kita lebih boleh menjadi kuat daripada untuk belajar apa yang kita pelajari daripada situasi ini. Pandangan doktor, bagaimana pula untuk pelajar yang telah begitu lama terasing dari suasana kampus dan kembali dengan rutin yang barangkali ada juga yang telah terlupa sebelum ini, doktor, ataupun telah selesa dengan keadaan pembelajaran ataupun kuliah secara dalam talian? Okey. Saya rasa bukan pelajar-pelajar sahaja. Saya sebagai pendidik pun lepas lebih daripada setahun lebih, sebab saya bukanlah frontliners, kebanyakan kelas saya jalankan secara online. Hanya sedikit kelas yang memerlukan praktikal amali sahaja saya mendapat kebenaran untuk berdepan. Ini menyebabkan saya, golongan pendidik dan juga golongan pelajar untuk bersedia, pertamanya dari segi mental kita lah. Kita tahu lepas ni kita mungkin akan kembali kepada zaman 1.5 tahun sebelum ini. Dan ini melibatkan proses untuk kembali beradaptasi terhadap persekitaran yang nak kata baru sangat, mungkin tak baru. Tapi ada SOP yang kita perlu patuhi berbanding 2 tahun sebelum ini. Jadi persiapan mental tu yang pertamanya lah. Bersiap sedia yang kita akan berhadapan dengan satu persekitaran, satu keadaan yang baru berbanding dengan beberapa bulan sebelum ini. Dan selepas kita dah ada naratif tersebut, kita dah kata pada diri kita yang kita akan masuk belajar. Keduanya kita mulakan dengan perancangan lah. Perancangan kita rancang nak buat macam mana kalau untuk memastikan kesihatan fizikal kita dan juga kesihatan mental kita secara berterusan. Apa yang perlu kita rancang, dan apakah kalau berlaku sesuatu yang tidak diingini, apa pula yang kita perlu lakukan. Sebab bila kita bercakap mengenai masa depan, ada banyak perkara yang kita tidak boleh jangkakan. Ada banyak kita panggil uncertainty, unpredictability. Jadi disebabkan kita sukar nak jangka, ada banyak benda yang tidak pasti, ketidakpastian, dan kita telah diajar secara natural dalam masa 1.5 tahun ni untuk berhadapan dengan ketidakpastian, berhadapan dengan sesuatu yang di luar jangkaan. Dan ini saya yakin kalau kita mengambil daripada perspektif yang baik, sebenarnya kita sudah lebih kuat berbanding 2 tahun sebelum ini. Doktor, bagi mereka yang kehilangan keluarga ataupun rakan-rakan terdekat dalam situasi ini, dan sekiranya mereka itu yang telah meninggal dunia itu merupakan mereka yang mencari sumber pendapatan untuk keluarga tersebut. Ini merupakan satu bebanan yang sangat tinggi bagi mereka yang ditinggalkan untuk meneruskan kehidupan. Bagaimana saranan doktor kepada mereka? Harapan itu bagaimana untuk mereka lihat dalam situasi penuh tekanan ini? Okey. Zaliha, kalau kita berada di tempat mereka, kehilangan tunjang keluarga yang merupakan pemberi sokongan. Ini bukan sokongan emosi saja, tapi sokongan fizikal, nak makan, nak bayar tempat tinggal. Yang pertamanya, sebelum mereka ini mendapat kekuatan, menjadi tanggungjawab masyarakat, menjadi tanggungjawab pihak berwajib untuk membantu mereka ini. Sehinggalah mereka keluar daripada kehibaan dan bersedia untuk belajar, untuk berdikari dan meneruskan hidup. Jadi seperti yang saya kata tadi, pertamanya menjadi tanggungjawab kita, menjadi tanggungjawab pihak berwajib untuk membantu mereka-mereka ini sehinggalah mereka dalam tempoh yang sesuai untuk kita bagi kemahiran. Beri kemahiran dan beri kemahiran, kita panggil problem solving strategies, kemahiran untuk keluar daripada masalah, kemahiran untuk belajar, kemahiran-kemahiran yang baru untuk mencari sesuap nasi, mencari rezeki
untuk menyambung kehidupan diri sendiri dan juga anak-anak kalau ada anak-anak ya, bagi meneruskan kehidupan. Dan diharapkan bagi mereka yang kehilangan orang yang tersayang ini teruskan untuk mendapat bantuan, bukan sahaja bantuan daripada sudut fizikal untuk meneruskan hidup, tapi sudut emosi itu juga, untuk untuk mengumpul kekuatan supaya boleh melangkah dengan lebih jauh, melangkah sama-sama bawa anak-anak untuk jadi lebih baiklah kehidupannya. Bukan senang, kita tak kata ini adalah as easy as that ya. Kalau kita di tempat mereka mungkin kita akan tahu betapa sukarnya keadaan ni. Doktor, kita juga bila bercakap tentang harapan ini, ramai juga yang menanti-nantikan dari segi kelonggaran, sedikit demi sedikit kita dapat saksikan banyak yang telah melalui lebih banyak kelonggaran. Ramai yang menunggu untuk rentas negeri, jumpa ibu bapa dan keluarga dan sebagainya. Tapi kesabaran itu juga perlu disertakan dengan harapan tersebut. Kita tak nak cakap tentang SOP ataupun polisi, tetapi dari segi emosi dan psikologi itu ramai yang telah lama menunggu, ramai yang telah lama menanti. Harapan untuk berjumpa dengan ahli keluarga ini bagaimana? Boleh dikuatkan lagi, sikit aja lagi. Saya juga terkesan ya Zaliha. Saya pun rasa lamalah bersabar ni. Lama sungguh bersabar ni kan. Tapi saya belajar yang sabar ni tidak ada hadnya. Ya, walau bagaimanapun cakap memang mudah, kita bagi pendapat memang mudah, dan ini kalau kita nak lihat daripada perspektif yang berbeza-beza, untuk mereka terus bersabar adalah cubalah kita cari alternatif lain yang mungkin tidak sama memeluk ibu bapa orang yang tersayang dengan bercakap di telefon dan juga hanya Zoom call contohnya ataupun Skype call yang kita tengah buat sekarang ni. Cuba cari alternatif yang mungkin boleh memberi sedikit spark ataupun joy, untuk rasa seronok sikit ya, dan kalau kita boleh kembalikan apa yang kita mungkin pernah buat zaman-zaman dulu, macam tulis surat ke, walaupun mungkin tak relevan sekarang ni ya. Lama dah tak tulis surat tu dah. Mungkin tak relevan, tapi dah lama dah kita tak buat kan. Tapi kadang-kadang perkara-perkara baru mungkin dia boleh spark rasa sedikit seronok sebab kita nak bertahan lagi ni. Yang mana itu rentas negeri tu. Kadang-kadang kita kalau asyik cakap telefon, kadang-kadang ada masanya bosan. Rasa macam balik-balik benda ni. Jadi create, bina alternatif lain yang pelbagai supaya kita masih lagi boleh bertahan, dan saya juga mengharapkan yang keadaan akan jadi lebih baiklah sebab memang penat. Baik, Dr. Jamilah, terima kasih kerana sudi bersama kami. Pandangan yang sangat jujur, yang memang boleh ramai rakyat Malaysia rasa berkaitan dengan apa yang doktor sebutkan. Kita cakap memang agak mudah, tapi merasai melaluinya memerlukan kekuatan yang sangat tinggi. Tapi apapun, harapan itu ada, doktor ya. Harapan itu ada, dan itu kalau saya boleh simpulkan sedikit sahaja Zaliha, Tuhan, sebab saya sebagai Muslim, kita punya panduan adalah Al-Quran dan juga hadis sahih. Jadi kita tahu contohnya Tuhan telah mengatakan yang setiap yang susah itu mesti ada senangnya. Inna ma'al usri yusra. Jadi setiap yang susah tu mesti ada senangnya. Selepas susah tu akan datang senang. Dan susah tu akan datang senang. Saya percayalah pada itu. Baik, terima kasih doktor. Saya harapkan dapat berbicara lagi dengan doktor pada kesempatan akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.